Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najihah binti Nozli. Saya dari kelas PDPP PAI 1 JAIS ingin membentangkan mengenai pengaplikasian pembelajaran inovatif berpandukan model Ashworth. Baiklah, apakah itu model Ashworth? Model Ashworth iaitu digubal oleh Heinrich Mollenda, Usil dan Smalindo pada tahun 1993. Model Ashworth ini juga merupakan model reka bentuk pengajaran yang boleh digunakan dan untuk boleh dirancang dengan menggunakan penggunaan media secara sistematik. Selain itu, model Ashworth ini juga bertujuan untuk menyediakan panduan, merancang dan mengendalikan pengajaran yang menggunakan media. Yang seterusnya iaitu berfokuskan kepada perancangan pengajaran dalam situasi bilik darjah. Apakah itu langkah-langkah model Ashworth? Baiklah, yang pertama A iaitu analyze learners, iaitu analisis murid. Yang kedua S, state objective, iaitu menyatakan objektif. Dan yang ketiga S, select media and material, pemilihan media dan bahan. Seterusnya U, utilize media dan material, iaitu penggunaan media dan bahan. Seterusnya R, require learner participation, iaitu penglibatan murid dalam pembelajaran. Dan yang seterusnya iaitu evaluation ataupun review, iaitu penilaian dan semak semula bahan. Okey, berikut adalah 6 langkah-langkah model Ashworth. Kita lihat kepada yang pertama iaitu analyze learner, iaitu analisis pelajar. Analisis pelajar bermaksud iaitu menganalisis umur atau tahap, tingkatan, latar belakang sosioekonomi dan sebagainya, iaitu berkait dengan pengetahuan dan kemahiran sedia ada pelajar mengenai tajuk dan kandungan dalam pelajaran. Okey, berpandukan analisis pelajar yang digunakan dalam pembelajaran inovatif saya iaitu saya telah khususkan kepada murid tahun 2 dan seramai 30 orang, murid tahun 2 Bukhari, 15 orang murid lelaki dan 15 orang murid perempuan iaitu seramai 30 orang yang berumur 8 tahun dan terdapat 3 kumpulan murid iaitu sangat mengesuai, sederhana dan lemah. Baik, kita pergi kepada langkah seterusnya iaitu nombor 2, state learning objective, iaitu menyatakan objektif pembelajaran. Objektif pembelajaran yang telah dibuat ialah yang pertama, murid dapat menjelaskan adab-adab makan dan minum dengan betul. Yang kedua, secara efektif, murid dapat menyebut dalil nakli yang berkaitan adab makan dan adab minum secara berkumpulan. Yang ketiga iaitu psikomotor, iaitu murid dapat memperincikan adab makan dan minum sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan harian secara latih tubi. Okey, langkah yang ketiga iaitu select media dan material, iaitu pemilihan media dan bahan PDPP. Langkah ketiga iaitu saya telah memilih media dan bahan, iaitu slide, video, tayangan, komputer dan multimedia dan seterusnya bahan, nota, latihan, poster dan gambar. Jadi untuk pemilihan media dan bahan PDPP ini adalah untuk merancang yang teratur untuk mencapai matlamat dan untuk menjamin keberkesanan PDPP itu sendiri. Langkah seterusnya ini adalah contoh-contoh pemilihan media dan bahan. Okey, saya telah menggunakan video. Okay, kita tengok set induksi, saya menggunakan gambar dan video sebagai pemilihan. Yang langkah kedua iaitu video yang dimuat turun daripada YouTube. Okey, nombor 3, langkah yang kedua iaitu penggunaan yang dihasilkan iaitu slide, dan yang terakhir langkah 3 iaitu kuis. Saya telah memilih kuis sebagai media ataupun bahan PDP.
Okay, seterusnya, utilize media dan material, iaitu untuk utilize media dan material, bermaksud penggunaan media dan bahan PDP, iaitu yang pertama saya telah memilih dan peraturan kaji, kemudian mengkaji, menyemak dan menonton, memastikan media tidak masalah dan kita kena mengenali lokasi dan persekitaran, dan saya telah pastikan media memberi pengalaman baru dan mewujudkan PDP berkesan lebih menarik. Okey, ini adalah penggunaan media yang saya gunakan, yang saya telah aplikasikan, iaitu melalui Google Site, iaitu Pendidikan Islam tahun 2. Okay, berikut adalah muka halaman utama bagi muka depan Google Site. Okey, berikut adalah penggunaan yang pertama, saya induksi langkah 1, langkah 2 dan langkah 3. Okay, baiklah, seterusnya yang kelima iaitu require learner participation, penglibatan murid dalam pembelajaran. Okay, baiklah. Langkah kelima ini adalah bertujuan untuk guru untuk melaksanakan pembelajaran berpusatkan murid supaya murid dapat melibatkan diri secara aktif dalam PDPP. Yang kedua, pemilihan media dan bahan yang sesuai dapat membantu dan mengekalkan penglibatan murid. Dan yang ketiga, murid-murid menggunakan minda mereka untuk mengkaji idea, menyelesaikan masalah, melahirkan perasaan dan menerapkan apa yang dipelajarinya. Dan yang terakhir, contoh-contoh pelibatan murid ni iaitu contohnya simulasi, perbincangan, projek dan main peranan. Okey, jom kita tengok penglibatan murid yang telah saya wujudkan dalam penggunaan bahan pembelajaran interaktif. Okey, yang pertama iaitu saya menyoal. Maksudnya sesi jawab. Sesi jawab bersama murid, iaitu ada wujudnya soalan dengan guru. Soalan guru kepada murid. Itu contohnya, ini gambar dan video apa? Gambar dan dua video ini menunjukkan apa? Dan contoh soalan lain iaitu berdasarkan gambar dan video yang saya tunjukkan, kita nak belajar apa hari ini? Okey, itu adalah contoh soal jawab. Seterusnya, yang kedua, sesi penerangan konsep, iaitu guru memberikan penerangan mudah mengenai konsep dan adab makan minum melalui video YouTube. Kemudian mereka diberikan kumpulan dan masa diberi selama 5 minit kepada murid untuk membuat perbincangan, ya. Jadi itu adalah contohlah perbincangan dalam kini ialah kita fokuskan kepada perbincangan. Okay, kemudian mereka bincang berkaitan dengan soalan yang diberikan oleh guru, kemudian penilaian dibuat secara berkumpulan. Okay, seterusnya. Okey, baik. Ini adalah seterusnya iaitu sesi bacaan, iaitu guru membaca dalil, murid menyebut dan murid menyebut juga secara berpasangan. Berpasangan berdasarkan slide Canva dalil nakli. Okay, ini adalah contoh yang ketiga tadi. Yang ketiga iaitu aktiviti Cana Minda. Mereka akan membuat aktiviti minda dan akan diberikan penerangan daripada guru. Kemudian mereka menjawab kuis melalui aplikasi Quizizz secara online. Kemudian guru membincangkan jawapan bersama murid berdasarkan aktiviti kuis. Jadi mereka akan dipanggil secara rawak untuk mempericikan adab makan dan minum mengikut sunnah Rasulullah SAW. Okey, yang terakhir iaitu langkah yang keenam iaitu evaluation ataupun review, penilaian dan semak semula bahan. Okey, kenapa pentingnya penilaian ini? Okey, penilaian ini adalah perlulah harus kreatif dan menarik minat pelajar dan mengembangkan kemahiran berfikir dan menyampaikan kandungan secara mendalam dan merangsang naluri ingin tahu pelajar dan dapat melibatkan murid secara aktif. Jadi ini adalah penting untuk penilaian. Penilaian yang saya hasilkan iaitu melalui berdasarkan Quizizz. Ya, terdapat 3 kuis yang saya telah. Okey, yang pertama Quizizz akhlak tahun 2 dan yang kedua adalah kuis tambahan yang saya wujudkan hasilkan dalam Google Site.
Okey, baiklah, itu sahaja pembentangan saya pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.